Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid tahun 1 SKPSA. Baik, pada minggu ini kita akan bersama lagi menjalani PDPR, okey, untuk tajuk yang sama pada minggu lepas iaitu tajuk tumbuhan. Okey, sebelum kita memulakan pengajaran kita, okey, cikgu nak kamu bersedia dengan buku teks di depan kamu dan buka muka surat 56. Baik, cikgu berharap kamu mudah bersedia dengan buku teks kamu di depan kamu. Okey, kita akan mulakan pembelajaran kita. Okey, hari ini kita akan masuk ke topik pentingnya bahagian tumbuhan. Okey, apa pentingnya bahagian tumbuhan? Apakah kepentingan daun, bunga, batang, akar kepada tumbuhan? Daun, bunga, batang dan akar tu semuanya ada kepentingannya kepada tumbuhan. Jom kita tengok. Hai, saya bunga. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Saya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Nampak tak? Okey, gambar rajah yang ditunjukkan dalam buku teks tu. Okey, ditulis, hai, saya adalah bunga. Bunga bertindak sebagai pembiakan tumbuhan yang akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Okay, nampak tak? Contoh buah manggis di bawah tu, nampak tak? Mula-mula sekali, buah manggis ni, nampak ya, anak pernah jadi gerakkan ni. Mula-mula sekali dia menjadi apa tu? Apa boleh teka? Bunga betul. Kemudian di tengah bunga tu, okey, dia tumbuhnya biji besar sedikit. Kemudian dia terus membesar dan kemudian terus membesar menjadi buah manggis. Nampak tak? Okey, seterusnya kita tengok di bawah dia pula, saya batang. Saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Okey, batang ni bertindak sebagai macam pengangkutan. Okey, pengangkutan untuk mengangkut segala makanan dan nutrien dan menghantar ke bahagian daun, ke bahagian batang yang lain, ke bahagian bunga, ke bahagian buah, ke bahagian benih. Nampak? Dan dia juga mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun. Okay. Ini bermaksud batang ni, akar menyerap air dan nutrien daripada dalam tanah. Nampak tak? Akar kan dalam tanah. Dia menyerap air dan nutrien daripada dalam tanah dan batang yang bertindak mengagihkan segala makanan, air dan nutrien ke bahagian-bahagian tumbuhan yang lain seperti daun, bunga, batang. Okey, boleh faham? Kita bergerak ke muka surat yang seterusnya. Okey, muka surat 57. Saya daun. Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Dengar tak? Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan digunakan untuk membuat makanan. Daun berkata, dia ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Makanan yang dihasilkan oleh daun digunakan untuk bahagian tumbuhan yang lain. Okey. Selepas tadi akar menyerap air, nutrien, okey, kemudian dialihkan pula, diangkut pula oleh batang ke bahagian daun. Daun pula berfungsi membuat makanan. Tak semestinya makanan yang dihasilkan oleh daun tu seperti burger ke nasi ke tak. Okay. Dia makanan dia sendiri. Tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Okey. Jadi kemudian selepas dia hasilkan makanan, dia pula menghantar kembali makanan dan diagihkan oleh batang ke bahagian-bahagian tumbuhan yang lain. Ke bahagian-bahagian yang lain untuk pokok tersebut. Okey. Kemudian akar pula. Saya akar. Saya menyerap air dan nutrien daripada tanah. Seperti yang cikgu cerita kat awal tadi, akar berfungsi menyerap air dan nutrien daripada tanah dan juga akar menyokong pokok daripada tumbang.
Kalau tak ada akar, tumbanglah pokok tersebut. Kalau pokoknya rendah yang kecil, boleh orang kata akar dia kecil dan pendek, okey lagi. Tetapi untuk pokok yang besar, akar dia akan menjalar dan turun jauh ke bawah tanah untuk menyokong pokok tersebut. Selain menyokong, kenapa akar boleh pergi jauh ke dalam tanah? Dia juga mencari air. Tak ada air, pokok tersebut akan mati. Sama juga macam kita. Kita tanpa air, kita boleh mati. Boleh faham tak? Okey, kemudian kita bergerak ke muka surat yang seterusnya. Berbeza tetapi serupa. Perhatikan dan kenal pasti ciri bahagian tumbuhan yang serupa pada pokok berikut. Okey, pokok bunga raya berbunga, betul tak? Pokok bunga ros juga berbunga. Jadi, apakah bahagian lain yang serupa pada pokok ini? Apa lagi? Daun. Okey. Daun memang ada kan, betul tak? Tapi apa yang beza pula? Kita tengok beza dia. Daun pokok bunga ros dan daun pokok bunga raya berurat jejala sama. Batang pokok bunga ros dan batang pokok bunga raya jenis batang berkayu tetap sama. Akar pokok bunga ros dan akar pokok bunga raya juga jenis akar tunjang. Sama. Nampak tak? Tetap sama. Yang bezanya apabila pokok terung dan juga pokok tembatu. Cuba tengok. Apa yang beza? Ada beza tak? Siapa boleh kena pasti? Pokok terung tetap berbuah, betul tak? Pokok tembatu pun tetap berbuah. Jadi yang bezanya apa? Ingat tak pada tajuk minggu lepas, cikgu pernah ceritakan mengenai bentuk daun, urat daun tu. Okey. Macam contoh yang ditunjukkan pada muka surat 58 ni. Okey. Pokok bunga raya dan pokok bunga ros, raus pula kan. Pokok bunga ros berurat jejala. Yang bezanya kalau pokok tersebut berurat apa? Selari. Macam mana bentuk selari, ingat lagi tak? Kamu boleh rujuk kembali muka surat pada minggu lepas. Okey, ingat tak? Itu yang menunjukkan perbezaan. Jom kita cari pokok yang berbeza. Okay, kita bergerak ke muka surat 59. Okey. Nampak tak pokok yang berbeza? Ini yang cikgu ceritakan tadi. Pokok yang berbeza, pokok bunga kekwa dan juga pokok jagung. Yang berbeza daripada sini pun kamu boleh nampak tak akar dia. Ni. Akar pokok bunga kekwa, ada akar serabut ke akar tunjang? Dan kena pasti akar tunjang. Akar tunjang di bahagian tengah dia tu dia besar. Okey, ini tunjang. Dia ada satu besar panjang. Walaupun kiri kanan dia serabut, tapi dia ada satu di tengah dia tu besar dan panjang. Yang ini pula akar serabut. Ini menunjukkan perbezaan. Okey, daun pula. Boleh kena pasti ke? Boleh nampak ke? Daun selari ke ataupun berurat jejala untuk bunga kekwa? Pokok jagung ni boleh cam tak? Sama ada daun dia selari ataupun berurat jejala. Boleh cam tak? Pokok jagung daun dia berurat selari. Okey. Yang perbezaan lainnya pula pokok bunga kekwa berbunga. Pokok jagung pula berbuah. Okey. Boleh faham tak? Okey. Kita bergerak ke muka surat 60. Kita ulang kaji sedikit supaya kamu dapat ingat kembali penjarahan kita untuk tajuk tumbuhan. Okey. Bahagian pada tumbuhan ialah bunga, daun, batang dan akar. Ada 4 ya. Ada tumbuhan berbunga atau tidak berbunga. Bermaksud berbeza. Ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Ada tumbuhan mempunyai jenis urat daun jejala atau urat daun selari. Ada tumbuhan mempunyai batang berkayu atau batang tidak berkayu. Okey. Ada tumbuhan mempunyai akar tunjang atau akar serabut. Bunga, fungsi dia bertukar menjadi buah dan biji benih. Daun, bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Batang, mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Dan juga mengangkut air dan nutrien daripada akar. Akar pula
menyokong pokok menyerap air dan nutrien daripada tanah. Okey, jelas tak? Okey, cikgu berharap kamu faham penjelasan yang cikgu terangkan dalam video kali ini. Okey, jika ada apa-apa masalah, kamu boleh menghubungi cikgu melalui Telegram kelas masing-masing, dan juga jika ada sebarang kekeliruan dan persoalan juga boleh mesej dalam Telegram kelas masing-masing. Okey. Cikgu berharap kita akan berjumpa lagi pada PDPR yang seterusnya. Stay safe at home. Okay, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Hari yang cerah, bunga raya dan bunga mawar leka berceloteh. Kata bunga raya, saya punya bunga merah jambu, saya sungguh cantik. Balas bunga mawar, saya punya bunga merah, saya lebih cantik. Kata bunga raya, saya punya akar tunjang dan batang berkayu, saya kuat. Balas bunga mawar, saya juga punya akar tunjang dan batang berkayu, saya lebih kuat. Kata bunga raya, saya punya daun berurat jejala, saya hebat. Balas bunga mawar, saya juga punya daun urat jejala. Mengapa awak serupa dengan saya? Walaupun Puan Bunga Raya dan Puan Mawar serupa, mereka adalah tumbuhan berbeza. Apakah yang kamu dapat fahami berdasarkan video sebentar tadi? Adakah tumbuhan berbeza mempunyai bahagian yang berbeza? Dalam video sebentar tadi menunjukkan dua jenis tumbuhan, iaitu bunga raya dan juga bunga mawar. Mereka mempunyai beberapa bahagian yang sama. Misalnya, mempunyai bunga, daun berurat jejala, batang kayu serta akar tunjang. Mari kita lihat pula contoh berikutnya. Gambar ini menunjukkan dua jenis tumbuhan, iaitu pokok bunga raya dan juga pokok bunga matahari. Terdapat beberapa persamaan bagi tumbuhan ini, iaitu berbunga, mempunyai daun urat jejala serta mempunyai akar tunjang. Perbezaan antara kedua-dua tumbuhan ini adalah pokok bunga raya mempunyai batang berkayu, manakala pokok bunga matahari pula mempunyai batang tidak berkayu. Murid-murid boleh faham pelajaran hari ini? Kalau boleh, alhamdulillah.